Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ceritakan padaku cerita yang terdahulu, kisah cinta yang pernah kau tahu. Sempurna selalu pada kau dan aku. Ceritakan semua cerita kita cipta bersama. Kisah terindah pernah ku rasa selama pernah jantungku bernyawa berdua, hanya kau dan aku. Andai ini hanya mimpi, tinggalkan ku ceritakan padaku, ceritakan padaku selalu kisah yang tak mungkin pergi lalu. Selama akan hidupku denganmu bersama, mengharungi semua. Persembahan daripada Aisyah Aziz dengan lagunya Mimpi membuka sidang persembahan Wanita hari ini untuk 9 Jun 2015 di hari Selasa. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan tugas saya Fiza Samcahan. Dan hari ini ada satu isu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Bukan salah ibu mengandung. Itu akan kami kongsikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, sebagai pembuka tirai siaran Wanita hari ini, apa kata kita saksikan dahulu segmen daripada Ringgit dan Fes tentang apakah yang akan dikongsikan bersama dengan anda pada minggu ini. Silakan. Zaman menjadi penuntut universiti atau kolej sebenarnya banyak mengajar kita erti kehidupan dan pancaroba yang bakal dilalui untuk memasuki alam pekerjaan. Berikut tips untuk mereka yang masih belajar di samping ingin menyimpan wang dalam masa yang sama. Kad pelajar merupakan senjata paling penting dan amat berguna dalam usaha anda untuk berjimat dan menyimpan wang.
Dengan kad pelajar, anda boleh menggunakan untuk membeli makanan, buku dan menaiki pengangkutan awam kerana kad pelajar mempunyai diskaun tertentu. Banyak penjimatan yang dapat anda lakukan dengan menggunakan kad pelajar. Anda boleh berjimat hampir 70% untuk buku dan nota rujukan apabila anda mencetak bahan-bahan tersebut. Cetakan ini hanya memakan belanja separuh daripada harga sebenar bahan-bahan tersebut. Untuk sesetengah buku, pinjamlah dari perpustakaan. Selain itu, pastikan anda mengambil tahu bila pesta buku kerana kebanyakan buku rujukan ketika pesta buku hanya separuh harga. Semestinya telefon bimbit merupakan satu peralatan yang penting masa kini. Namun begitu, anda sendiri mampu menghadkan penggunaannya dalam sesuatu masa. Anda boleh menggunakan internet untuk membuat panggilan. Terdapat perisian yang tidak mengenakan sebarang cas apabila anda menghubungi orang seperti Skype dan WeChat. Harga minyak yang mengikuti pasaran dunia sekarang sememangnya bagus untuk rakyat. Cuma mungkin sebagai pelajar, perbelanjaan anda akan sedikit terganggu kerana anda tidak dapat mengira bajet dengan tepat. Pilihlah kenderaan awam yang tidak mengenakan cas mengikut meter kerana itu agak merugikan anda. Naik bas atau pengangkutan kerana lebih murah dan menjimatkan. Beli komputer atau komputer riba yang dapat memenuhi keperluan anda, bukan membeli komputer yang memenuhi kehendak anda. Komputer yang mempunyai spesifikasi sederhana sudah memadai jika anda hanya menggunakan komputer ini untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Komputer atau komputer riba boleh didapati dengan harga yang sangat berpatutan dan sebenarnya sudah cukup bagus untuk keperluan anda. Bukan salah ibu mengandung, itu yang akan kita bincangkan dalam Wanita hari ini. Kalau kita lihat kehidupan sosial remaja tanpa batasan dan juga yang melanggar norma-norma agama ini sememangnya menjadi satu isu yang cukup besar di mana mereka ni sanggup melakukan apa sahaja sehingga menyebabkan ada yang sanggup hamil anak luar nikah. Untuk menutup aib ini daripada pengetahuan keluarga dan juga masyarakat, mereka sanggup melakukan apa sahaja, terutamanya jalan pintas yang diambil tanpa berfikir panjang. Namun hakikatnya hari ini kita melihat persepsi ataupun isu ini dengan hanya menuding jari kepada golongan wanita remaja saja tanpa melihat faktor-faktor yang lain. Saya setuju tu. Dalam apa sahaja situasi, kebanyakannya masyarakat akan membuat satu stigma di mana remaja wanita ini terpaksa menanggung kesan akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh dua buah pihak. Dan kalau kita bercakap tentang kesan yang bakal dialami oleh remaja wanita ini, pastinya mereka boleh menjadi masalah mental, di mana masalah kemurungan, di mana jika keluarga, masyarakat ataupun sesiapa sahaja di sekeliling mereka ini tidak memberi sokongan kepada mereka, ini boleh menyebabkan kepada pelbagai masalah lain, antaranya masalah kemurungan, masalah penyalahgunaan dada serta masalah-masalah lain yang boleh mengakibatkan kepada masalah sosial yang buruk. Namun hakikatnya, adakah perkara ini wajar ditudingkan jari hanya kepada golongan wanita sahaja? Itu akan kita bincangkan selepas ini dalam perbincangan bersama kami dan juga panel di studio. Nantikan. Bukan salah ibu mengandung, itu akan kami bicarakan hari ini dalam topik perbincangan di Wanita hari ini bersama dengan dua orang tetamu yang telah pun bersama dengan kita. Kalau boleh saya perkenalkan di hujung sana, kita bersama dengan Ustaz Mas Rizie Saad, Presiden Perkit Malaysia. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Juga bersama kita hari ini Puan Marlizawati Muhammad selaku Pegawai Psikologi UiTM Shah Alam. Terima kasih bersama kami di Wanita hari ini. Baiklah, sebelum kita bercerita lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, apa kata kalau kami kongsikan kepada anda laporan ringkas berkenaan dengan bukan salah ibu mengandung. Silakan. Saban hari ada sahaja cerita kurang enak yang kita dengar mengenai salah laku remaja. Ini seolah-olah menunjukkan permasalahan tersebut bagai tiada penghujungnya. Buang anak, lari dari rumah, penagihan dadah, seks bebas, gangsterisme dan pelbagai lagi masalah yang sering menjadi tajuk utama dalam laporan media. Walaupun kerap diperdebatkan, gejala sosial masih juga tiada kesudahannya. Segala usaha yang diambil seolah-olah seperti mencurah air ke daun keladi apabila isu ini dilihat semakin meruncing. Remaja hamil anak luar nikah semakin mengancam keharmonian masyarakat. Semakin banyak dipapar dan disiarkan gambar-gambar bayi yang dibuang seperti sampah oleh pelaku yang tidak bermoral ini. Kita dapati remaja yang terlibat dalam hubungan terlarang ini majoritinya melakukan perbuatan keji itu selepas berkenalan dengan rakan lelaki. Bukan wanita sahaja yang perlu dipersalahkan dalam hal ini, malah segala faktor lain perlu diambil kira, termasuklah masyarakat sekeliling.
semua harus mengambil kira, termasuklah masyarakat sekeliling. Baiklah, Puan Marlizawati, kita nak kongsikan, kalau kita cakap tentang gejala sosial ini antara isu yang mungkin saban hari seringkali dibicarakan oleh masyarakat. Namun hari ini nak berbicara tentang satu konteks yang sedikit berbeza, di mana hari-hari kita meletakkan kesalahan itu di bahu seorang gadis wanita. Namun hari ini kita nak kongsikan bahawa kedua-dua pihak ini harus menanggung kesalahan ini. Okey. Sebenarnya kalau diikutkan kedua-duanya bersalah. Kalau diikutkan segi agama sendiri pun, siapa yang pelaku dia, lelaki ke maupun perempuan ke, kedua-duanya bersalah dari segi agama. Masalahnya sekarang ni, siapa yang mengandung? Perempuan kan? Jadi nampaknya salahnya mana nak suruh perut yang besar tu kan makin besar. Lelaki boleh lepas tangan macam tu saja dan boleh mungkin menyatakan anak itu bukan aku yang punya. Kan mungkin orang lain yang punya. Jadi di situlah lelaki remaja lelaki ataupun lelaki lepas tangan di situ. Maksud sebab mungkinlah satunya malu, of course kan. Dia malu, tak nak bertanggungjawab dan yalah kalau dengan ibu bapa yang sangat garang, of course dia tak nak berterus terang. Tak nak berterus terang, tak boleh nak share benda tu. Jadi simply dengan mudahnya lelaki mudah lepas tangan bandingkan dengan perempuan. Kalau ikutkan saya cakap dari segi agama dia, kedua-duanya bersalah. Kedua-duanya menanggung dosa yang sama. Baik, kalau kita lihat ia berkenaan dengan masalah sosial remaja kini dan semuanya melibatkan soal akhlak ya Ustaz. Dan bila menyentuh akhlak, dalam pembentukan akhlak seseorang anak ini, ia yang pertama harus dilakukan dibentuk oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh ilmu dan juga persekitarannya. Tetapi masyarakat hari ini meletakkan apa saja kesalahan yang berkenaan dengan sosial remaja ini semuanya pada remaja itu sendiri. Apatah lagi bagi seorang wanita yang hamil anak luar nikah, sudah tentu kesalahan itu berpihak kepada wanita tersebut. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat dalam konteks ini, ibu bapa hari ini perlu memainkan peranan yang sepatutnya mendidik anak lelaki supaya tidak melakukan masalah ini dan membabitkan kepada wanita remaja itu sendiri. Ya, topik ini satu topik yang sudah menjadi satu perkara yang serius dan menjadi satu barah yang besar dalam masyarakat. Dalam soal kita membicarakan akibat, sebenarnya kita sedang membicarakan akibat, tapi kita kurang melihat kepada punca-punca. Faktor yang terjadi dalam perkara ini, bila terjadi akibat, selalunya antara ibu bapa pun salah menyalah. Apatah lagi kalau saudara mara campur tangan, jiran-jiran campur tangan. Jadi persepsi itu akan jadi berbagai-bagai. Jadi apa yang kita nak fokus di sini, kita kena cari balik punca. Kerana fenomena gejala sosial ni dia tidak sama. Setiap kes, saya dah 25 tahun dan 6 institusi saya tubuhkan. Sudah beribu kes saya kenalikan. Jadi sebab itu kita faham tentang perkara ini kerana kadang-kadang bila terjadi, ibu bapa dan masyarakat dia jadi panik. Bila sudah jadi panik, masing-masing salah. Macam runtuh kondominium contohnya. Masing-masing salah menyalah. Jadi sebenarnya dalam prospek ini ada punca-punca tertentu yang terjadi. Kalau kita nak katakan lelaki, kita beri penekanan kepada lelaki. Tetapi apa pula perempuan menawarkan diri dalam Facebook, menunjukkan wajah-wajah dan sebagainya. Saya suka sebutkan, mudah sajalah. Hari ini ada orang memberi pandangan berbagai-bagai. Kenapa perempuan dipersalahkan? Tidak berlaku. Kenapa lelaki tidak dititik beratkan? Ini seolah-olah hanya berlaku tidak adil. Tapi sebenarnya ada perkara yang kita lupa di situ, iaitu pertamanya nilai perempuan itu Nabi sebut ad-dunya mata'u wa khairun mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan yang indah itu adalah wanita yang solehah. Jadi soalnya bila benda yang mahal, sebab tu wanita ada harga nilai harga tinggi. Nak kahwin orang lelaki kena cari duit. Sebab dia ada nilai mas kahwin. Tapi kalau dibuka ruang, diberi cara mudah, diberi ruang dan peluang, lelaki yang nak mengambil kesempatan cara murah akan banyak. Ustaz, itu kita bercakap dalam satu konteks di mana persetujuan itu diberikan oleh kedua belah pihak. Tapi kita dah melihat dalam konteks seorang remaja yang hamil dikategorikan dalam kalangan remaja yang berusia 10 hingga ke 19 tahun. Apakah mampu seorang anak remaja berusia 10 ataupun 11 tahun ini mempromosikan dirinya? Tidak mungkin, Ustaz. Tapi kita lihat dalam konteks bagaimana seorang lelaki yang telah mengapa-apakan seorang remaja wanita ini. Bagaimana caranya untuk sama-sama
menggalas tanggungjawab untuk menerima kesannya. Macam dikatakan oleh Puan tadi bahawa wanita itu dia akan mengandung, dia akan membawa perutnya selama 9 bulan, tak dapat disorokkan. Tetapi kalau kita lihat di mana-mana kes saja, macam wanita itu dimasukkan ke pusat pemulihan akhlak tanpa si lelaki itu dimasukkan ke pusat pemulihan akhlak. Dalam konteks ini kita nak melihat bahawa kedua-duanya harus diberi penekanan yang seimbang. Okey, saya respon tentang soalan itu. Pertama sekali, kita di sini tidak melaksanakan hukuman Islam. Dalam Islam Allah sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Pezina lelaki dan pezina perempuan hendaklah disebat keduanya dengan 100 kali sebat. Kalau hukuman ini di jalan, tidak ada timbul soal kenapa lelaki tidak kena, kenapa perempuan tidak kena, sebab dua-dua kena. Yang menjadi masalah fenomena kita sekarang, hukum hudud tidak berjalan. Hukum Allah ini tidak dilaksanakan. Jadi akhirnya dilihat seolah-olah perempuan yang menanggung risiko, yang lelaki lepas. Ini yang terjadi. Baik, Puan. Mungkin Puan nak menyentuh sikit. Silakan. Okey, dari segi itu kita tengok balik macam mana didikan daripada kecil, daripada bayi selagi kan. Kebanyakannya sepatutnya bapa lebih rapat dengan anak lelaki. Sebabnya kalau kita kupas dari segi macam mana didikan pada anak lelaki ni kan, dia ada perbezaan dia. Kalau dengan bapa ni, dia akan belajar dia macam mana nak macam mana nak bergumul mesti kan. Jadi kalau didikan ibu pula, dia disarankan untuk ibu ni lebih menyayangi, mengajar cara untuk menyayangi orang lain, menghormati orang lain. Jadi sekiranya apa-apa, dia akan lebih kalau ada apa-apa masalah, dia akan kembali kepada ibu dia. Untuk berkongsi, untuk sharing apa. Jadi dari situ ialah anak-anak yang mudah untuk berkongsi dengan ibu bapa dia, InsyaAllah tak ada masalah. Apa-apa dia akan kembali kepada ibu bapa dia daripada dia mencari kawan-kawan dia ataupun sumber-sumber yang tidak baik ke apa. Okey. Berbalik nanti kita akan tanyakan kepada Puan sendiri bagaimana sebenarnya ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting untuk mendidik anak lelaki dan juga anak perempuannya untuk menjaga kepribadian diri. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dahulu kisah pengalaman dua orang remaja ini. Silakan. Sejak kebelakangan ini, kita berdepan dengan pelbagai isu mengenai gejala keruntuhan akhlak dan pembabitan jenayah dalam kalangan remaja. Anwar Rahim, 25 tahun, menjadi penghuni di Rumah Kebajikan Perkit sejak 10 bulan yang lalu. Pelbagai masalah sosial yang dihadapi Anwar menyebabkan keluarganya mengambil keputusan menghantar dia ke sini. Mula saya kat luar, tinggi sak dadah. Itu family saya hantar saya masuk sini. Kira masa saya duduk pucung lah, time tu banyak kali saya terlanjur memban. Sebab time tu saya tengah gian teruk, tengah heavy sak dadah masa tu. Jadi benda tu memang saya tak fikir. Saya fikirkan dadah lebih. Memang tak fikir dosa ke, pahala ke apa, tak fikir. Kira duduk sini dah belajar dengan ustaz semua, beragama semua. Sekarang memang banyak rasa bersalah. Kalau boleh memang nak pergi jumpa balik suami minta maaf semua. Kira memang patutlah saya duduk sini dengan salah apa yang saya dah buat dengan mak ayah. Dari sini saya dapat belajar agama. Jadi dari sini saya nak mak saya terima saya balik. Memang kalau nak ingat balik, tak rasa menyesal menjadi orang pun ada kan? Kalau saya tak lakukan benda tu semua, saya pun tak jadi macam ni. Tak adalah saya punya hidup pun habis kat dalam tempat pusat serenci semua. Jadi mengikutkan perasaan tu memang menyesal sangat. Tambah-tambah kadang mak datang, ada yang perempuan tipu mak tanya awak mana. Ada yang datang sampai kampung jadi mengikutkan awak memang nak jumpa diorang, tapi awak tak nak malu dengan ayah. Kalau dah jodoh awak dengan dia, awak terima. Awak tanggungjawab apa yang awak buat dengan dia. Di lokasi yang sama, namun ceritanya berbeza. Aminah Aziz, 24 tahun, sudah lebih 2 tahun menjadi penghuni di sini setelah dia hamil anak luar nikah. Kini anaknya diserahkan kepada keluarga angkat kerana keluarga Aminah tidak dapat menerima kehadiran bayi itu. Dulu saya ni duduk rumah je, tak keluar jalan-jalan. Lepas tu selepas jumpa dengan kawan-kawan, rasa macam nak hidup bebas. Saya kenal teman lelaki masa saya kerja dekat kampung lagi. Lepas tu rasa macam disayangi kot, dihargai. Macam bila saya dah ada seorang tu, saya rasa macam happy.
kita orang bincang lah macam nak hidup sendiri. Lepas tu kerja dekat KL. Bulan kedua saya ada di KL, saya start mengandung lah. Selepas saya tahu saya mengandung tu, saya ajak dia balik lah nak kahwin. Family saya terkejut dia tahu saya mengandung. Family saya memang tak boleh terima. Memang dia tentang lah. Family dia boleh terima, family saya tak boleh. Selepas 2 minggu saya balik, saya duduk rumah dia. Mungkin abah dia berbincang dengan keluarga saya. Saya ni nak buat macam mana kan, nak kahwin pun tak boleh juga. So dia orang carikan pusat lah untuk saya. Selepas 3 hari saya bersalin, anak saya dah kena bagi dekat orang. Mungkin tu yang terbaik untuk anak saya redha je lah. Kalau saya tengok macam baby-baby, saya akan tengok lah. Kadang-kadang menangis jugalah. Masa saya melahirkan anak saya tu, baru saya tahu betapa susahnya mak saya melahirkan saya. Saya tak sangka saya dibuat macam ni ke family saya. Saya sangat menyesal. Sebab saya dah hampakan orang. Saya harap ayah saya bagi peluang kat saya. Sebab saya dah menyesal. Saya dah buat macam ni. Saya dah hampakan dia. Saya harap dia bagi peluang kat saya untuk kali terakhir. Namun bagi Anwar dan Aminah, peristiwa kelam itu sudah dibuang jauh demi satu kehidupan yang baru. Atas pengalaman silam itu, mereka mahu menjadi insan yang lebih berguna di dunia dan akhirat. Peristiwa kelam yang dahulu dibuang jauh-jauh untuk memulakan satu kehidupan yang baru. Baiklah Puan, mungkin boleh kongsikan dari segi tanggungjawab didikan ibu bapa terhadap kedua-dua anak ini, perempuan dan juga lelaki, untuk menjaga kepribadian mereka. Sepatutnya didikan yang elok, yang baik sepatutnya bermula sejak daripada bayi lagi sepatutnya. Kalau diikutkan Rasulullah SAW sendiri, ajaran dia ketika peringkat ni, kalau daripada bayi hingga 7 tahun kita bagikan kasih sayang, dan 7 ke 14 tahun disiplin, dan ke atas 14 ke 21 tahun lebih menjadi kawan. Itu kita boleh terapkan sebenarnya. Kedua-duanya ada secara berbeza, didikan lelaki dan perempuan ni. Yang penting apa yang kita ibu bapa kena ambil tahu adalah ke mana kalau dia dewasa macam ni kan, ke mana anak-anak tu pergi, ya, untuk mengelakkan daripada lebih jauh tersasar. Ambil tahu siapa kawan-kawan dia, kawan-kawan anak-anak, dan ambil tahu juga kalau dah lambat balik, tanyakan telefon. Sekarang ni semua canggih kan, WhatsApp pun boleh sekarang kan, call apa semua. Jadi biar anak tahu, anak pun alert dengan okey, kalau tak balik lagi pukul ni mesti mak aku kejap lagi kan. Dia dah tahu dah. Jadi anak ni akan rasa sentiasa berjaga-jaga, dan walaupun kata sepatutnya dia kena tahulah, dia kena faham yang Allah sentiasa memerhati kan. Tapi kalau ibu bapa ambil tahu lagi, tambah lagi, means maksudnya ada di situ dia dapat rasa okey, ada orang yang ambil tahu pasal saya, ada orang ambil berat pasal saya. Jadi apa-apa dia akan kembali juga kepada ibu bapa, bukan kepada orang lain. Dan seperti yang disentuh oleh Puan tadi, bagaimanapun ibu bapa ini harus mengambil tahu apa sahaja aktiviti ataupun pelakon anak-anak. Mungkin Ustaz nak tambah sikitlah tentang kepentingan setiap ibu bapa hari ini perlu mengambil tahu semua yang dilakukan anak-anak. Ya, setiap ibu bapa ni dia pemimpin. Dia menerima amanah, maka dia akan ditanya tentang amanah itu. Jadi sebab itu dalam masalah melibatkan tanggungjawab ibu bapa ini, kita melihat kes-kes yang masuk ke tempat saya pun kebanyakannya ibu bapa mula-mula datang dia rasa dia dah sempurna. Sebab itu kalau saya nak didik anak yang rosak, saya kena betulkan kembali cara pemikiran keluarga yang merasakan diri dah betul. Sebab tu kadang-kadang kerja tu jadi payah sebab nak didik anak satu hal, nak betulkan balik cara didikan ibu bapa yang mungkin ada cuai, lalai dan sebagainya. Ini satu benda yang susah sebab nak menundukkan ego. Sebab masing-masing sudah rasa sempurna. Saya dah hantar sekolah agama, anak saya dah sekolah begini, saya dah hantar Quran, saya dah hantar tahfiz saya. Kenapa anak saya jadi macam ni? Dia selalu menganggap bahawa kerja itu adalah kerja sekolah agama. Kerja itu dah serah ke sekolah, sekolah buat. Tanggungjawab sekolah. Sedangkan kerja mendidik ini adalah kerja dirinya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu untuk diri dia. Ya ayyuhallazina amanu, untuk orang beriman, diri dia, bukan untuk orang lain yang nak kena sebah anak dia. Dia kena pantau, walaupun anak dia belajar universiti, dia kena pantau.
Membela ni seperti mana yang Puan cakap tadi, membela ni semua orang reti. Tapi mendidik itu yang payah. Membantu rumah membeli-bela. Ya, membela mungkin pembantu rumah tu ya. Mendidik. Lebih bagus daripada kita kan. Tapi kalau kita nak mendidik ni kena yang kerja cegah mungkar. Maknanya nak kawal handphone dia. Kita beli handphone, kita sayang, betul. Tapi adakah kita tengok handphone dia? Kita beli laptop, kita bagi dia berinteraksi, Facebook dan sebagainya cara terbuka. Adakah kita pergi tengok apa benda yang dia surf malam-malam? Tidak dipantau. Tak pantau. Kita beri kasih sayang tapi kita tak reti nak menjaga. Okey. Ya, Jadi peranan semua pihak, terutama sekali ibu bapa itu amat penting. Mungkin di penghujung perbincangan ini secara ringkasnya Puan boleh membuat rumusan bahawa memperbetulkan stigma masyarakat bahawa kebiasaannya meletakkan kesalahan ini hanya pada golongan remaja wanita ini kerana mereka membawa kesannya. Okey, sekiranya dididik dengan betul kan, lelaki akan rasa bersalah sekiranya berlaku benda begitu. Mungkin sekeliling orang sekeliling dia, saudara mara dia mungkin akan menyalahkan dia. Tapi sekiranya dia diajar untuk bertanggungjawab kepada atas sesuatu yang dia lakukan, insya-Allah dia akan bertanggungjawab ke atas apa yang dia buat tu. Sekiranya katalah temuan wanita dia mengandung dan kalau sebenarnya dia sendiri nak bertanggungjawab, tak ada masalah. Sebab kerana sekarang ni isu-isu sekarang ni lebih kepada nampak kalau ada isu yang kes-kes macam tu buang anak. Sampai yang boleh jadi sampai bunuh diri kan. Jadi sekarang ni kalau kita nampak kalau kita tengok isu-isu macam ni, kalau dah berlaku tu biarlah berlaku. Tapi apa yang ke depan tu yang kita kena selamatkan. Contohnya macam janganlah sampai jadi ada isu buang anak, janganlah sampai jadi ada yang wanita yang bunuh diri sebab takut nak bagi tahu ibu bapa dia orang. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Puan dan juga Ustaz bersama kami hari ini berkongsi tentang topik bukan salah ibu mengandung. Apa-apa pun untuk membentuk dan juga mendidik anak ini harus bermula dari rumah, dari ibu bapa itu sendiri. Kami akan berehat seketika tapi sebelum itu apa kata anda saksikan dahulu bingkisan segmen tajaan daripada Anugerah. Silakan. Kembali lagi bersama kami dalam Wanita hari ini dalam segmen tajaan bersama dengan Farah Rizan Razak yang akan berkongsi tentang kepelbagaian produk daripada Krizan hari ini. Apa khabar? Khabar baik. Baiklah, tanpa membuangkan masa, produk pertama yang ingin saya kongsikan dengan anda semua adalah Krizan O2 Bubble Cleansing Gel, di mana produk pembersihan memainkan peranan yang sangat penting dalam penjagaan kulit muka setiap hari dan kita tak dapat elakkan selalunya wanita-wanita di luar sana menggunakan heavy makeup setiap hari, tidak kira rutin harian mereka, dan semestinya kita perlukan makeup remover dan kemudiannya cleansing milk dan kemudiannya cleansing foam. Maknanya 3 peringkat pembersihan untuk pembersihan secara menyeluruh untuk kita punya heavy makeup. Jadi hari ini Krizan O2 Bubble Cleansing Gel anda tak perlu belanja lebih, sangat economical. Hanya dengan satu produk, tak perlukan remover, tak perlukan cleansing milk, tak perlukan cleansing foam. Hanya perlu gunakan satu produk saja untuk bersihkan, solidkan secara menyeluruh dalam tempoh 2 minit sahaja dan harganya sangat berpatutan RM59 untuk Semenanjung Malaysia dan RM63 untuk Sabah dan Sarawak. Dan tidak kurang juga kita akan berikan ampul secara percuma kepada pengguna-pengguna yang beli kita punya produk. Kami difahamkan juga bahawa produk ini sebenarnya dicipta dan
pembuatannya di Korea. Mungkin nak kongsikan kenapa? Baiklah, air memainkan peranan yang sangat penting dalam sesebuah produk, especially produk kecantikan, dan produk kami mempunyai kandungan airnya lebih 80% air, di mana pengasas kami telah membuat banyak kajian dan kita dapat saksikan air yang dari Korea itu mempunyai penapisan sekurang-kurangnya 3 lapisan. Maknanya air yang terhasil adalah air yang sangat bersih. Bila air sangat bersih, kita akan dapat pelembapan yang secara semula jadi, secara efisien, dan kalau kita apply kemudiannya toner dan moisturizer, penyerapannya lagi baiklah orang kata. Lagi baik. Okey. Berapa lama ia mampu bertahan dan mungkin boleh terangkan cara-cara penggunaannya? Penggunaannya sangat mudah, dalam masa 2 minit saja seperti yang saya sebutkan tadi. 2 minit saja, applykan pada tangan dan kemudiannya ratakan pada kulit muka kita yang kita nak removekan kan. Kita nak removekan, kemudian tunggu 30 saat. 30 saat akan keluar buih-buih kecil, di mana di situ buih-buih itu anda tak boleh takutlah. Buih-buih itu maknanya dia sedang bertindak untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Pembersihan secara menyeluruh. Lepas tu kita boleh gosokkan di seluruh muka tak payah gonyo-gonyo lah. Tak payah gonyo-gonyo, tak payah tekan-tekan. Kadang-kadang kulit kita kan sensitif kan. Maknanya kita bersihkan, gosokkan, dan selepas 30 saat tu bersihkan dengan air, kemudian walah, dah siap dah. Mudah sangat. Tapi saya kira selain daripada yang diterangkan oleh Farah tentang Crisen Auto Bubble ini, kita juga ada lagi satu produk istimewa iaitu lip tint. Kongsikan sikit tentang lip tint ni. Okey, lip tint kadang-kadang tu kita tak dapat nak sangka lah. Kadang-kadang bibir tu memainkan peranan bila kita cakap dengan orang. Jadi lip tint yang kami ada hari ini berfungsi melembabkan bibir, pelembab bibir, dan bertindak secara natural dan boleh digelarkan sebagai vitamin bibir. Dan kenapa saya kata vitamin bibir? Sebab dia dapat merahkan bibir secara semula jadi. Selain pada itu, ia juga bertindak untuk membantu peredaran darah di sekitar bibir kita. Maknanya kita apply pada bibir kita, kita dapat bantu peredaran darah dan juga merahkan bibir secara semula jadi. Dan menariknya, kenapa lip tint ni, apa yang bezanya dengan produk di luar sana, pelembab bibir kan? Kita ada banyak sangat produk di luar sana. Sebab kita punya produk lip tint ni, kita ada kuasa tahan lama 24 jam sehari. Maknanya untuk kita di luar sana, makan, minum, lepas tu kita nak kena top up pula kan? Betul. Nanti macam leceh. Kita pun tak tahu kat mana kita makan semua kan? 24 jam sehari. Jadi kalau saya boleh tunjuk dekat boleh, sini silakan. Kan? Dia memang sangat berkesan. Okey. Kita apply sikit saja. Okey. Boleh kelepih. Very thin, sangat nipis, dan kemudiannya memang tahan lama. Okey, saya lap saja. Begitu. Maknanya kita tak perlulah nak buat top up untuk warnakan lagi bibir kita. Dan kita ada 4 variasi warna. Kita ada mandarin, seperti yang anda lihat di sini, raspberry, hibiscus dan juga fuchsia. Pada harga RM19.90 di semenanjung Malaysia dan juga RM21.90 di Sabah dan Sarawak. Okey, dan sebenarnya kan kabarnya minggu depan akan ada satu lagi produk iaitu Crisen Aloe Vera Gel yang bakal dilancarkan. Mungkin boleh terangkan. Okey, yang itu best sebab kita tadi ada produk bibir dan kita ada produk muka. Yang ini juga pula produk ni untuk seluruh badan. Rambut, muka, seluruh badan. Sesuai untuk semua jenis kulit, khususnya kulit yang berjerawat, berjeragat dan mempunyai parut-parut jerawat yang kita kadang-kadang tu kita dah apply macam-macam produk tapi masih lagi ada kesan-kesan dia. Jadi Crisen Aloe Vera susu beras. Dia memang lainlah daripada produk di luar sana. Kita ada susu beras untuk membantu memudarkan kesan parut dan mencerahkan kulit muka dan mengembalikan warna bibir yang kusam. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan warna bibir yang kusam, dan akibat yang terlalu kering akan menyebabkan kulit kita sensitif. Bila sensitif, macam mana boleh tiba-tiba kulit kita dulu macam normal, tiba-tiba macam kulit sensitif. Ini faktor cuaca yang memang kita tak dapat nak elakkan lah. Tapi yang selalu kami dengar dapat laporan daripada pengguna adalah salah guna produk. Salah guna produk. Produk yang mereka gunakan mempunyai kandungan merkuri yang sangat tinggi. Bila kandungan merkuri yang sangat tinggi akan menyebabkan kulit sensitif dan juga gatal-gatal kulit merah semua. Baiklah. Itu dia tadi antara kehebatan produk-produk daripada Crisen. Terima kasih kita ucapkan kepada Farah Riza bersama kita hari ini berkongsi produk istimewa ini. Kita akan berehat seketika, Fiza. Sekembalinya kita akan bersama dengan Aisyah Aziz. Kembali lagi bersama kami dalam Wanita hari ini. Dan seperti yang telah pun dijanjikan tadi, kita akan bersama dengan Aisyah sekarang ni. Apa khabar Aisyah? Hai.
Kau baik. Aisyah, kalau dulu Aisyah tampil dengan single Mimpi, ni nak kongsikan hadiah istimewa untuk peminat-peminat Aisyah apa agaknya? Okey, hari ni Aisyah akan menyanyikan lagu terbaru Aisyah, single terbaru Aisyah yang bertajuk Pilihan Sejati. Yang ditulis oleh Aizat Ramdan. So ini pertama kali saya bekerja sama dengan dia dan pertama kali juga dia menulis lagu untuk seseorang penyanyi. So, yelah the first time jadilah Pilihan Sejati tu. Okey, adakah macam ada kena-mengena dengan kisah sebenar ke? Mimpi sekali dah dapat Pilihan Sejati. Nanti mungkin datang lain sekali wanita hari, terimalah kadku ini. Itu nanti kita tunggu. Panjang terimalah kadku ini. Tak adalah. It's just a love song yang macam saya harap sedap didengar lah, insyaAllah nanti kalau Aisyah nyanyi, insyaAllah. Tapi saya memang sebenarnya very happy dengan what Aizat dah buat dengan lagu tu, and dia sangat terima idea dia. Happy dengan Aizat buat lagu ke? Happy dengan saya happy dengan lagu dengan the product yang the end product. So Aisyah pun masih muda lagi, baru berusia 21 tahun. Bagaimana Aisyah nak meletakkan diri Aisyah dalam industri seni ini? Berapa lama dan bagaimana agaknya perancangan Aisyah dalam industri seni? Okay, berapa lama tu Aisyah tak boleh cakap, tapi I wanna ini satu kerja yang Aisyah nak buat as for a living. So insyaAllah lah kalau memang rezeki Aisyah sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang yang boleh menulis dan boleh buat muzik, insyaAllah Aisyah akan sustain. Dan untuk sustain tu bukan senang sebenarnya, sebab kita ada banyak artis hari-hari yang datang, and they get better and better every single time. So kita nak kena stay relevant. Benda tu sangat susah untuk kita stay relevant, sebab kadang-kadang muzik yang kita nak buat mungkin orang tak suka. Betul. Kan? Kadang-kadang apa yang orang suka tu kita tak suka, tapi kita kena buat juga supaya orang suka, So it's like a mental punya thing going on. Tapi Aisyah tengah slowly climbing. Aisyah tengah nak belajar buat lagu, insyaAllah. Mana tahu lagu yang seterusnya Terima Kadku Ini Aisyah tulis kan. InsyaAllah. Aisyah nak tulis Jangan lupa letak nama Kak, inspirasi. Okey, mungkin Aisyah juga nak kongsikan kepada para peminat-peminat Aisyah yang nak mengikuti perkembangan terkini Aisyah. Mungkin ada showcase ke, ataupun memang ada show-show yang bakal dilakukan? Okay, buat masa sekarang Aisyah masih buat promo lagi. So show biasanya Aisyah akan update dekat Instagram dan Twitter. So boleh boleh follow lah AISYAAH_AZIZ. So untuk Instagram dan Twitter. So kalau nak any updates, Aisyah akan update buat theater kan, because I'm also active in theater. So benda-benda tu semua Aisyah akan update dekat Instagram dan Twitter. So boleh follow lah. Okey, terima kasih Aisyah, selamat maju jaya. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu Pilihan Sejati. Tapi sebelum tu nak tanya, Aisyah ada fobia tak? Ada lah. Apa dia fobia Aisyah? Nak tahu. Lipas. Sama macam penerbit hari ni. Okey, dan nanti kita hadiahkan Aisyah lipas. Okey, dan sebenarnya kalau nak tahu tentang fobia ni, apakah punca dan ada sebenarnya jalan penyelesaian bagi anda yang mengalami masalah fobia ni, teruskan bersama kami esok jam 11 pagi. Nantikannya bersama dengan teman siaran yang lain. Kami tinggalkan anda persembahan Aisyah Aziz, lagunya Pilihan Sejati. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Memanglah di antara kita tiada yang sempurna, namun bagiku di antara semua kaulah sinarnya. Memang hanya Tuhan tahu segala. Takdir dan ketentuan terus menyala. Kasih kau tak mengerti, diri ini lebih baik darinya yang kau inginkan. Aku janji sekali, jadikanlah aku ini cinta yang paling sejati.
itu ku kan menyambut cinta yang terutuh kita bina. Kasih kau tak mengerti diri ini lebih baik darinya yang kau inginkan. Aku janji wahai kasih, kau tak mengerti diri ini lebih baik darinya yang kau inginkan. Aku janji